untuk create rating untuk orang membenci saya. Saya bukan buat orang suka saya. You suka yang orang Yes, membenci? yes. Sebab kalau orang suka sekejap je, lepas tu orang lupa. Nona Superwoman Award 2022 kita membawakan pemenang penerima penghargaan award Nona Entrepreneur Award 2022 Datuk Sharifah Raziah. Betul ya saya sebut? Betul. Alhamdulillah. Ataupun Alhamdulillah. kalau kita sebut nama yang paling manja, paling ringkas, paling kontroversi, paling viral, Ifah Raziah. Ifah Raziah, terpaling viral. Terpaling viral. Tak penat ke? Kadang-kadang penat juga. Habis kenapa duk lawan-lawan lagi cakap? Orang bagi sepatah, you cakap 10. Dah I memang macam ni. Nak buat macam mana? Mulut dia tak kena tinduk, duk diam. Dia mesti nak melawan. Sebab bukan melawan benda yang tak baik. Kita melawan, kita nak defend diri saya. Kalau saya tak defend diri saya, siapa nak defend diri saya? Bagaimana you membawa star vendor kepada satu tahap expo, carnival, festival yang besar? Ifah sendiri banyak membantu wanita-wanita dalam bidang perniagaan. So, boleh Ifah ceritakan sedikit tentang pencapaian star vendor dan juga usaha Ifah dalam membantu ekonomi wanita? Saya memulakan perniagaan ini dengan niat saya nak membantu usahawan-usahawan Melayu pada awalnya. Tetapi apabila saya meneruskan perniagaan saya ini, saya dapati bukannya dia Melayu yang saya perlu bantu. Maknanya semua yang bergelar usahawan, tak kira lelaki dan wanita. Tapi saya lebih bagi tumpuan tu khususnya untuk wanita. Sebab saya sendiri wanita kan. Jadi saya nak membantu kaum wanita yang di mana yang ingin menjana income mereka. Apa dia? Jadi selalunya sekarang ni orang berniaga buka macam toko perniagaan, orang buka online business. Tapi saya buka satu carnival festival yang mega untuk semua yang boleh berniaga dalam satu masa tempoh yang agak lama. Macam kami telah mencatat satu rekod yang membanggakan Star Vendors Event Sedia Bahad, iaitu Malaysia Book of Record pada tahun 2022 minta maaf. Tahun ini di WTC baru-baru ini, iaitu Star Vendor Mega Raya Fest selama 75 jam tanpa henti. Malaysia Book Record. Malaysia Book of Record. Dan kami akan membuat lagi satu sejarah lagi untuk tahun hadapan untuk Star Vendors KLCC Mega Raya Fest pada 2023 untuk mencatatkan lagi satu lagi sejarah 100 jam tanpa henti. Daripada 75 jam ke 100 jam non-stop untuk memecah rekod dunia pula. Kami pergi ke tempat yang lebih berprestij, iaitu KLCC Convention Center, untuk bersama-sama branding wanita ni yang lain, untuk bersama-sama kita naikkan nama kita di atas satu platform yang sama, di bawah satu label yang di mana kita boleh menengahkan lagi untuk ke peringkat international lagi. Bila cerita-cerita viral dan tumpuan you sebagai seorang selebriti itu menjadi kalau dalam carta you lah, dia jadi carta nombor 1. So orang tak nampak you punya dalam bidang perniagaan, you punya perjuangan dalam perniagaan, you punya aktiviti. So itu mungkin boleh Kak Ifah komen sikit. Sebenarnya saya ada 2-3 konten yang berbeza. Berniaga lain, menjadi founder kepada produk saya lain, menjadi bisnes selebriti itu lain. Okey. So bila saya ada minggu-minggu yang saya kata saya nak buat konten macam ni. Macam saya ada masuk pertandingan menyanyi baru-baru ni, dalam satu stesen TV3 punya stesen. So program dia terpaling juara. Saya akan fokus kepada konten-konten yang
entertainment, hiburan. Di mana rakyat Malaysia dia mahukan hiburan, di mana dia nampak kat situ konten-konten yang menampakkan nak menarik rating orang melihat program itu. Jadi saya tak boleh buat konten-konten yang baik. Jadi orang tak nampak benda tu sebagai satu hiburan. Saya perlu menjentik konten-konten saya tu dengan mungkin perkataan-perkataan yang agak kasar daripada saya untuk saya berlawan dengan netizen. Itu adalah satu konten saya yang saya buat sendiri, spontaneous, dan benda ni telah kita untuk create havoc, untuk create rating untuk orang membenci saya. Saya bukan buat orang suka saya. Suka yang orang membenci. Yes. Sebab kalau orang suka sekejap je, lepas tu orang lupa. Tapi bila karakter, biasa saya berlakon kan dalam karakter antagonis tu yang akan diingat sampai bila-bila. Jadi saya kena melakukan watak saya sebagai karakter yang menjelekkan orang. Di sini bukan karakter Ifah Razia sebenarnya, menjelekkan semua orang supaya orang benci tengok saya, tapi orang nak tengok program tu. Jadi itulah saya diberi tugasan untuk itu sebenarnya. Dan bila diletakkan Ifah Razia dalam Entrepreneur, lain pula karakter saya. Saya menjadi seorang yang lebih serius, lebih fokus dan lebih dedikasilah, lebih profesional, dan saya lebih berkarisma kat sini. Nampak saya kat situ. So ada dua karakter saya, entertainment berbeza dengan bisnes. Yang saya perlu memainkan watak saya begini, saya lebih orang cakap tidak begitu serius. Di sini saya begitu serius, bukan saja dalam bisnes, dalam masa depan, hala tuju dan juga keuangan terutamanya, and then dengan pekerja-pekerja saya berada di sekeliling saya. So dalam banyak-banyak viral, dalam banyak-banyak tomahan, mana satu yang mungkin menyakitkan hati you sedalam-dalamnya, yang membuatkan you down, you down dan negatif? Mungkin I tak tahu sampai meniteskan air mata ke, ada tak yang pernah berlaku dalam perjalanan Ifah Razia, nama Ifah Razia? Bohonglah kalau kata tak ada kan. Ada sebenarnya sepanjang 27 tahun dalam industri entertainment ni kan. Ada kontroversi yang tu. Tapi lately ni saya dah cukup kebal untuk menghadap kalis peluru tam yang dikenakan pada satu. Saya kena jadi kebal kat situ kan. Jadi benda-benda macam ni, kalau kita nak berjaya, saya percaya kalau kita nak menjadi seorang yang berjaya, kita kena menjadi seorang yang pekak, kena jadi tuli, kena pergi dia. Kita rasa apa yang kita rasa betul, kita buat aja. Dan saya tak pedulikan apa orang cakap pasal saya pun. Dan saya ignore semua yang negatif-negatif vibe tu, sebab saya akan duduk dalam circle yang positif. Saya akan berkawan dengan orang-orang yang positif thinking dia. Dan benda tu yang akan menaikkan semangat saya untuk saya berjuang terus dalam industri ni. Dan kontroversi itu kebanyakan saya adalah yang saya create, saya cipta, saya cetuskan. Saya sendiri create viral tu. Saya createkan viral tu untuk menjadikan viral dan menampakkan hasilnya. So, you tak disalahkan orang lah kalau orang mengkritik? Ada certain yang orang yang menyalahkan saya, dan boleh juga saya mengkritik. Kalau orang tu boleh kritik saya, takkan saya tak boleh kritik orang tu. So, kita saling menerima kritikan lah. Benda tu, apabila kita saling menerima kritikan, kita kritik dia kritik saya, benda tu yang menyebabkan viral. Itu yang kita nak. Itulah antara the free marketing kita dalam bisnes kita. Orang kata kalau sinonimnya lah, kalau untuk mencapai satu kejayaan tahap sukses itu, dia berjalan bersama ilmu, bersama pendidikan yang dia dapat. Okay, mungkin sampai degree, master. Tapi juga keadaan sekarang itu berbeza. Yang SPM ke, yang SRP pun sekarang dah boleh berniaga. Dan Ifah Razia sendiri, status pendidikannya di tahap SPM. Okey, saya mengaku pendidikan saya tidaklah setinggi orang pergi ke universiti, belajar, ambil PhD, whatever, master ke apa semua, tak. Saya hanya sampai ke SPM saja. Ijazah saya sebenarnya adalah pengalaman hidup saya sendiri. Itulah ijazah saya. Di mana dengan pengalaman hidup saya ni, orang panggil saya jadi pengacara TV. Kalau nak pergi masuk TV3, kena ada
master, degree, whatever semua. Tapi berbekalkan pengalaman hidup saya ni, itulah master dan ijazah saya, degree saya untuk saya capai sampai tahap ini. Ramai orang cakap kalau bisnes ni you kena masuk kelas-kelas ilmu. Education, kena ada mentor. Mentor saya adalah apa yang saya belajar. Saya belajar membuat bisnes entertainment, bisnes entrepreneur bersama entertainment. Saya pergi bekerja dulu dengan orang. Saya masuk bekerja dengan orang selama 2-3 tahun. Saya bekerja, saya memerhati kerja depan, kerja belakang, atas, bawah, apa yang dia buat sampai dia boleh bagus macam ni. Itu saya bekerja, saya mengutip pengalaman saya bekerja dengan orang. Saya tak kisah saya bekerja dengan orang walaupun saya bukan bos ketika itu, sebab pengalaman itulah lebih bernilai daripada kertas ijazah itu pada saya lah, pada saya, ini pendapat saya. Macam mana saya nak tahu saya lulus ke tak? Jadi saya kena buat benda yang sama, apply benda yang sama dekat saya buat event saya, dan ada kalau saya lihat event saya tu gagal, maknanya exam saya tu gagal lah. Kalau event saya tu berjaya, maknanya exam saya tu successful lah. Full mark. Lah, yes. Terus dapat PhD. Wow. Kesungguhan tu, kejayaan tu, kecemerlangan tu bukan datang daripada sekeping kertas ijazah, tapi daripada mindset kita. Kalau diletakkan Ifah sekarang di antara perniagaan dan juga dunia seni, mana lebih berat sebelah? Kalau 5 tahun yang lepas, sebelum ni, mungkin saya lebih berat ke entertainment. Tapi buat masa sekarang, 5 tahun ke hadapan dan ke hadapan, saya lebih beratkan bisnes saya. Sebab saya terjun dalam bidang bisnes ni membuatkan saya menjadi seorang yang berbeza sangat daripada Ifah Razia yang dulu. Itu yang paling penting. Dan pemikiran saya juga jauh berbeza dengan pemikiran Ifah Razia yang dahulu. Apabila saya ceburi dalam bidang bisnes ni, ramai yang orang cuba dekati saya. Bukan cuba nak buat jahat, tak. Cuba dekati saya untuk sharekan ilmu-ilmu tentang bisnes. Dan saya suka berjumpa dengan orang-orang macam ni untuk menimba ilmu lebih banyak lagi. Dengan setiap orang tu berbeza-beza pengalaman yang mereka yang boleh share dengan saya benda yang baik. Dan circle dia juga sangat bagus berbanding dengan circle entertainment ni, yang banyak game ni. Yang di sini game dia lain pula, politik dia lain pula, kan? Bukan kata tak ada game, ada. Tetapi kita lebih rasional lah kat sini. Dan dia punya cabaran tu lebih besar daripada perbandingan ni. Sebenarnya saya lebih kuat bila saya berada di sini. Saya rasa kekuatan saya bila berada di tahap bisnes ni lebih, saya nampak keupayaan saya lebih ke sini lagi. Lebih terselah berbanding dengan entertainment ni. Tapi entertainment ni membantu sebenarnya. Membantu untuk menaikkan dikenali saya ni lebih cepat daripada orang lain. Mungkin contohlah founder-founder yang ada dekat Malaysia ni, mungkin dia memerlukan masa yang agak lama untuk memperkenalkan produk mereka, dan mereka perlukan gunakan banyak duit untuk melakukan publicity yang banyak, kan? Macam saya tak perlukan benda tu semua dah, sebab bila saya keluar produk dia, orang dah tahu dah. Branding Ifah Razia tu dah kuat sendiri, dan campur dengan branding yang baru, bergabung, InsyaAllah dia akan menutup. Tapi kalau orang kata, kalau you jump into the business, dunia perniagaan, orang kata tak perlu kok Kak Ifah nak buat marketing, viral-viral murah-murah ke, nak create konten-konten biasa-biasa macam tu, tak perlu kok, dia orang kata untuk dunia perniagaan. You can go more into the professional way dalam sebagai seorang ahli perniagaan. Tapi tak, market Malaysia tak macam tu. You kena tengok market juga. Target market tu siapa? Kan, kalau macam saya, target market saya adalah umur sekian. So kita kena buat konten yang bersesuaian dengan umur yang sekian. Okey, sebab target market saya bukan untuk orang yang VVVIP. Mungkin kalau target market saya untuk VVVIP dan ke atas, lain. Sebab target saya adalah orang masyarakat Malaysia yang pertengahan. Mass market. So konten kita pun kena masuk juga dalam pemikiran mereka yang mass market juga. Tak boleh, walaupun kita bijak, kita tak boleh tunjuk bijak sebab orang tak suka nampak kita bijak sangat. Dan kita tak boleh share kita terlampau bijak dengan orang. Kita kena buat-buat bodoh lah, belum tak semestinya kita ni bodoh. Kita perlu buat-buat bodoh, bukan bererti kita ni bodoh. Itu je. Dan kita jangan terlampau nampak bijak sangat sebab orang tak suka kita nampak bijak. Macam tu juga Yes. Macam-macam ni, jangan buat bodoh, jangan ditunjuk terlalu bijak sangat. Yes, jangan terlalu
sharekan benda kejayaan anda kepada orang lain. Jangan. Sangat bahaya. Sebagai penutup kepada Nona Superwoman Award 2022 ni, sedikit kata-kata mungkin kepada wanita-wanita ataupun entrepreneur yang baru mula nak berjinak dalam perniagaan. So apa kata-kata motivasi ataupun semangat atau tips yang boleh Ifa kongsikan? Saya selalu berkata pada diri saya, kita kena ada prinsip hidup kita. Jadi diri sendiri. Be yourself. Jangan ikut orang. Berdiri atas kehendak you. Apa yang you nak dalam hidup you. You nak capai apa. So you plan. Hidup kita kena ada planning. Benda tu, jatuh bangun tu is proses. Kalau you nak berjaya dalam masa yang akan datang ni, you tak, hari ni you buat, esok dapat. Tak mungkin. Benda tu you akan lalui satu proses yang agak panjang, baru you dapat mencapai kejayaan yang sebenarnya dalam hidup you. Di situ you akan mendapat kepuasan, insya-Allah. Jangan berhenti berusaha. Okey? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu yang paling penting. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Satu statement yang penuh bermakna dan mendalam maksudnya. So thank you so much Ifa, dan semoga kejayaan Ifa dan juga staff vendor terus sukses dalam usaha untuk membantu lebih ramai peniaga-peniaga Melayu kita. Amin. Thank you Nona. Thank you so much everyone. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.